Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allifu Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fa in qulta famal hilatu idzan lana fi hadzal adu wa mat tadbiru fi amrihi fabayyin lana dzalika. Fa'lam anna dzakarna fi ma taqaddama anna amraha asirun sa'bun id la yumkinu qahruha bimarratin kasairil a'da'i id hiyal matiyatu wal alatu. Wa qila inna a'rabiyan da'a li insanin bi khairin faqala kabatallahu ta'ala kulla aduwwin laka illa nafsak. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah subuh bulanan anjuran Masjid Al-Ikhlas section 13 Shah Alam, hari Ahad yang pertama, menggunakan kitab Minhajul Abidin, tata cara ahli-ahli ibadah ataupun kita boleh terjemahkan jalan para abid. Versi bahasa Arab kita sampai ke muka surat 75 daripada sebelah kanan tu. Dan versi bahasa Melayu adalah di muka surat 154 yang bawah sekali, membawa ke muka surat 155. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka sekiranya anda berkata ataupun bertanya, maka kalau begitulah keadaannya apa? Iaitu keadaan hawa nafsu. Kita masih lagi akabah yang ketiga, iaitu akabatul awaiq, dakian untuk dilintasi perkara-perkara yang menjadi penghalang atau yang melambatkan seseorang melakukan ibadah. Sudah sampai kepada al-aiqur rabi', penghalang yang keempat. Yang pertama adalah dunia, lalu didepani dengan zuhud, iaitu membuang kasih dunia dari hati. Yang kedua adalah manusia, lalu dihadapi dengan rawatan uzlah, ada masanya mengasingkan diri dari manusia. Yang ketiga adalah syaitan, iaitu dihadapi dengan kita itu mengenal pasti, membezakan yang manakah dikatakan ilham malaki daripada malaikat dan yang manakah dikatakan waswas daripada syaitan.
juga dengan zikir dan sebagainya. Yang keempat ini adalah nafsu. Jadi setelah diceritakan tentang bahayanya hawa nafsu ini, maka mungkin kita akan bertanya, kalau begitu teruklah keadaannya, apakah hilah, yakni usaha ikhtiar kami di dalam mendepani musuh itu, dan apakah tadbir kami dalam menghadapi urusan musuh yang ada dalam selimut, kalau pepatahnya, musuh dalam diri. Maka harap Tuhan nyatakan kepada kami yang demikian itu. Maka ketahuilah bahawa kami, iaitu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, telah menyebutkan di dalam perbincangan yang lalu bahawa urusan nafsu ni adalah satu urusan yang sukar lagi payah. Kenapa jadi sukar dan payah tu? Kerana tidak mungkinlah kita itu mengalahkannya sekaligus sebagaimana halnya musuh-musuh yang lain. Kalau dunia kita boleh tinggalkan, sekurang-kurangnya dari segi hati kita lah. Kemudian kalau manusia kita boleh mengasingkan diri dari mereka. Kalau syaitan kita boleh membentengkan diri daripada bisikan syaitan. Tetapi kalau nafsu, dia adalah merupakan alat, medium, yang mana kalau tidak ada nafsu, kita pun tidak boleh hidup atas dunia ini. Kita nak hidup perlu makan, perlu minum. Nak makan minum perlu kepada nafsu. Kita nak hidup kita berpanjangan perlu kepada zuriat. Nak berzuriat kena kahwin. Nak kahwin kena ada nafsu. Jadi kita nak buang, nak bunuh nafsu sekaligus tu tak mampu. Dan diceritakan ada seorang orang Arab Badawi, dia mendoakan untuk seorang yang lain kebaikan. Satu Arab Badawi, dia angkat tangan berdoa kepada Allah supaya Allah kurniakan kebaikan kepada seseorang. Lalu apa doa dia? Dia kata, moga-moga Allah menghinakan atau membinasakan semua musuh kamu kecuali nafsu kamu sendiri. Dia ada kecuali kat situ. Sebab kalau semua musuh dihinakan, termasuk diri kita, nafsu kita tu musuh kita. Jadi kecuali diri kamu lah. Kalau nafsu kamu pun dihina, beratlah. Wala yumkinu ihmaluha bimarratin limakani darariha. Tapi kalau kita nak biarlah, oleh kerana nafsu ni sebahagian daripada kita. Mungkin kalau dalam dunia politik bolehlah, biarlah, ni kan orang kita. Ini kan penyokong kita, kita ambil tindakan kan tak kena pula, hilang pula sokongan. Itu mungkinlah dalam dunia politik. Tapi dalam dunia membersihkan diri kita ni supaya dapat menjadi ahli ibadah, tak boleh macam itu. Kita nak biar dia saja kerana mudaratnya itu besar. Fatahtaju ila tariqin bainat tariqaini, maka anda tu berhajatlah kepada satu jalan yang pertengahan antara dua jalan. Nak dibunuh dia tak boleh, nak dibiar dia bermaharajalela juga tidak boleh. Ambil jalan yang pertengahan, iaitu turabbiha wa tuqawwiha. Engkau mendidik dia, mengasuh dia, dan juga engkau memberi kekuatan juga kepada dia. Nanti dia musuh, macam mana pula kita bagi kekuatan pada musuh, nanti kita yang kalah. Biqadari ma tahtamilu fi'la kulli khairin. Bukanlah kekuatan yang melampau, tapi sekadar mana dengan adanya kekuatan pada nafsu itu, ianya mampu menanggung melakukan setiap kebaikan. Kena bagi dia kekuatan juga, kena layan juga dia, kena bagi muka juga pada dia. Tapi dalam masa yang sama, wa tud'ifuha wa tahbisuha ala haddin la tatamada. Kamu kena melemahkan dia juga, jangan bagi kekuatan itu sepenuhnya.
Ada masa-masa kamu kena lemahkan dia dan kamu kena kurung dia, sekadar dia itu tidak melampaui batas. Fa anta min amriha fi ilajin syadidin wa nazarin latifin. Dan kamu itu di dalam urusan nafsu ini berada pada satu rawatan yang sukar lah, yang nak merawat nafsu ni, dan pada satu pemerhatian yang betul-betul hati-hati, tak boleh gopoh. Kalau kita tekan dia melampau sangat dengan ibadah dan sebagainya, boleh jadi dia give up terus. Malah aku jalan agama ni susah, kita biar dia ikut hawa dia, hawa nafsu tu, jahanam. Jadi kena betul-betul perhati apa teknik dia, apa strategi. Thumma qad dzakarna fi amriha an tuljimaha bilijamit taqwa wal wari'i. Kemudian kami telah sebutkan pada urusan nafsu ni. Jadi di sini gambarannya ibarat kuda yang liar lah, bahawa kamu itu perlu mengekangnya. Kalau kuda ada tali kekangannya. Kalau nafsu, hendaklah kamu kekangkan dia itu dengan kekangan takwa dan kekangan wara'. Lituhassila al-faidataini jami'a. Jadi dengan adanya kekangan ini, kamu itu berhasil dua faedah kedua-duanya daripada nafsu ni, sebagai alat, dan juga dia tidak mengalahkan kita. Yang susah, strategi itu tak senang, nak seimbangkan itu. Macam kuda lah, kuda liar susah sangat, lompat sana lompat sini. Kita nak naik pun dia lambung kita sampai terjatuh. Tembak je lah kuda ni, langsung lah, tak ada faedah lah. Tapi kalau kita cuba juga nak naik pada masa dia liar macam tu, kita yang cedera parah. Nak tak nak, kita cuba jinakkan dia, pasang tali kekang, letak pelana atas belakang dia, elok dia bawa kita ke sana kemari pada perkara yang berfaedah. Fa'lam annaka fiha sadiqun wal hilatu tazliluha hatta tanqada lil lijami. Ketahuilah bahawa kamu pada urusan nafsu tu kena betul-betul benar, dan usahanya adalah kamu itu kena menundukkan dia sehingga dia itu mengikut kepada kekangan tadi. Qala ulama'una radhiyallahu anhum, berkata ulama-ulama kami, yakni ulama-ulama tasawuf, moga-moga Allah redha kepada mereka, innama yudhallilun nafsa wa yaksiruha hawaha wa yaksiru hawaha salah satu asya. Jadi para ulama tasawuf memberi panduan, hanya saja yang mampu untuk menghinakan, menundukkan nafsu ini dan memecahkan hawa itu adalah tiga perkara. Ahaduha man usyahawati fa inna dabbatal haruna talinu idza nuqisa min alfiha. Yang kedua yang pertama adalah menahan syahwat. Lalu diberi gambaran, kerana sesungguhnya binatang ternakan yang liar tu, yang garang itu, dia akan menjadi lembut sedikit apabila kita kurangkan makanan dia. Murid 156 ya. Wasani hamlu asqalil ibadati 'alaiha fa innal himara idza zida fi hamlihi ma'an nuqsani min alfihi tadallala wan qada. Pertama, jangan bagi dia banyak sangat. Kalau dia banyak sangat, dia jadi kuat, dia jadi liar.
Kurangkan. Dalam masa yang sama, tanggungkanlah bebanan ibadah ke atas nafsu itu. Nafsu memang tak suka ibadah. Kita boleh cek diri kita sendiri. Kalau ibadah, nanti dulu, besok, kejap lagi. Kalau yang urusan nafsu, kan terus. Orang tengah lapar dihidangkan makanan, mana nak tangguh lagi. Kadang tak dihidang pun dia sudah minta, mana makanan, lapar dah ni. Kerana bayangannya seperti seekor keldai. Apabila ditambah tanggungannya dan dikurangkan makanannya, mahulah dia itu taat dan patuh kepada tuan dia. Kalau tidak, keldai ni kadang dia degil, dia buat tak tahu ya. Tapi bila dah bebanan tu dah berat atas belakang dia, makan pun tak banyak sangat, mau dia ikut. Wa thalithu al-isti'anatu billahi azza wa jalla wa tadarru'u ilaihi bi ayyu'inaka. Ini hakikat. Yang tadi usaha ikhtiar kita. Tapi kan kita belajar dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, usaha ikhtiar makhluk tidak memberi bekas, yakni tidak memberi kesan. Hanya saja yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang menjadikan berjaya tak berjaya itu sebenarnya Allah. Kalau begitulah, maka minta pada yang sebenar. Sebab itu isti'anah, istirasah ni hakikat dengan Allah saja. Kalau asbab, boleh dengan makhluk. Dan merendahkan diri kepada Allah, memohon moga-moga Allah membantu kamu. Wa illa fala makhlasa. Kalau Allah tidak bantu kamu, kamu tidak akan lepas daripada kekangan nafsu. Nafsu pula yang kekang kita. Dia tunggang kita ke sana kemari, ikut dia. Yang ideal kita yang kekang dia, kita yang tunggang dia. Tapi kalau tidak dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala, pasti kita gagal melepaskan diri daripada nafsu. Ama tasma'u qawla Yusuf alaihi salam, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Tidakkah kamu mendengar kata-kata Nabi Yusuf alaihi salam, yakni mendengar ayat Quran yang menceritakan tentang ucapan Nabi Yusuf alaihi salam apabila digoda untuk melakukan perbuatan yang keji. Dan alhamdulillah, Nabi Yusuf sebagai seorang Rasul tidak terjerumus dalam perkara yang demikian. Tetapi Nabi Yusuf menceritakan bahawa hakikat selamatnya baginda daripada ujian itu adalah Allah. Kalau nak kira nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar sangat menyuruh dengan kejahatan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali setakat yang Tuhan kasih hamba sebagai rahmat, selamat kita daripada nafsu. Maknanya Nabi Yusuf mengisyaratkan kepada hakikat. Kalau pada asbab, pada nafsu memang jahanam, sungguh benda yang buruk. Tapi Allah ada rahmat kepada manusia, Allah selamatkan mereka daripada tipu daya nafsu. فَإِذَا وَازَبْتَ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ إِنْ قَادَتْ لَكَ النَّفْسُ الْجَمُوحُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَحِينَئِذٍ تُبَادِرُ أَنْ تَمْلِكَهَا وَتُلْجِمَهَا وَتَأْمَنَ مِنْ شَرِّهَا. Maka apabila anda mengekali, mengamalkan tiga perkara ini, itu mengurangkan, memberi muka kepada tuntutan syahwat, bagi tapi kurangkan. Yang kedua, membebankan nafsu itu dengan amal ibadah. Dan yang ketiga, memohon dengan sepenuh hati kepada Allah Ta'ala supaya membantu kita mengawal nafsu. Maka pada ketika itu anda akan dapati bahawa memiliki kemahuannya dan dapat mengekangnya di bawah kawalan anda. Dengan itu anda akan selamat dari kejahatannya. Jadi sebelum ini
Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ada menyebut bahawa nafsu ini perlu dikekang dengan kekangan takwa. Jadi fa in qulta fabayyin lana al-ana ma huwa taqwa hatta na'lamahu. Sekiranya kamu bertanya atau meminta, lalu terangkanlah kepada kami sekarang apa dia takwa supaya kami tahu. Sebab tadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata nak kawal nafsu kekangan takwa. Takwa tu apa dia? Kita tiap-tiap jemaat pun dengar, usikum wa iyaya bi taqwallah. Kata khatib, saya berpesan kepada kamu dan kepada diri sendiri supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tak sah khutbah jemaat kalau tak berpesan dengan takwa. Jadi takwa itu apa dia? Qala rahimallahu ta'ala fa'lam awalan anna taqwa kanzun azizun fala'in zafirta bihi fakam tajidu fihi min jawharin syarifin wa ilqin nafisin wa khairin kathirin wa rizqin karimin wa fawzin kabirin wa ghunmin jasimin wa mulkin azimin faka'anna khairatid dunya wal akhirati jumi'at faju'ilat tahta hadhihi al-khislatil wahidati allati hiya at-taqwa. Jadi tidak heranlah kenapa salah satu dari rukun khutbah adalah berpesan dengan takwa Allah. Kadang-kadang khutbah sekarang dah jadi macam-macam dengan statistiknya, dengan SOP-nya, dengan itu ini, padahal intipati khutbah itu sepatutnya berkisar pada takwa Allah. Sama ada takwa Allah itu dengan menjaga ukhuwah, tidak bergaduh sesama saudara se-Islam. Sama ada takwa Allah itu dengan menjauhi perbuatan maksiat. Sama ada takwa Allah itu dengan memperbanyakkan ibadah. Sama ada takwa Allah itu dengan menjauhi rasuah, ya, dan sebagainya. Tapi biar ada kaitan dengan takwa, kerana itu intipati khutbah. Khutbah yang ideal itu lebih pendek daripada solat. Kalau khutbah lebih pendek daripada solat, solat misalnya Jumaat yang selalu Nabi SAW baca surah Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, dan juga rakaat yang kedua adalah hal ataka hadithul ghasyiyah. Panjang mana agak-agak. Jadi khutbah pendek lagi pada itu, baru tak sempat tidur. Kita sedap sungguh tidur masa khutbah, sebab panjang. Tak ke mana-mana dia bawa. Kan kita kalau driver bawa ke mana-mana, kita tidur dalam kereta. Khutbah dia ringkas tapi bersemangat. Sebab cara Nabi SAW berkhutbah seperti seorang panglima perang sedang memberi arahan dan semangat kepada tentera untuk berperang. Lain kalau baca kitab tak apa slow motion. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Okey, slow macam tu. Khutbah pun macam tu juga. Ibadallah ittaqullah. Masuk dia bismillahirrahmanirrahim, amut terus. Dengan nama Allah aku meninggal. Tengah khutbah. Ketahuilah mula-mula sekali bahawa takwa itu merupakan pembenaran yang sangat berharga. Dan demi sekiranya kamu itu berjaya mendapatkan takwa, maka betapa banyakkah kamu dapati pada takwa itu permata yang mulia, mutiara yang berharga, kebaikan yang banyak, rezeki yang elok, kejayaan yang besar, keuntungan yang berlipat ganda, dan kerajaan yang agung. Seolah-olah segala kebaikan dunia dan akhirat itu terhimpun dan dijadikan di bawah ciri yang satu ini, iaitu takwa. Jadi seolah-olah kebaikan dunia dan akhirat ni cara nak dapatnya dengan takwa. Jadi takwa itu apa dia? Wa ta'ammal ma fil Qur'ani min zikriha fakam 'allaqa biha min khairin wa kam wa'ada 'alaiha min ajrin wa sawabin wa kam adafa ilaiha min sa'adatin wa ana a'uddu laka min jumlati hasnai asyrata khislatin.
wa ana a'uddu laka min jumlatiha isnatai asyrata khislah. Dan hendaklah kamu perhati apa yang ada dalam Quran daripada sebutan takwa ni. Cuba tengok dalam Quran, kata Imam Ghazali, betapa banyak dalam Quran Allah menggantungkan dengan takwa itu kebaikan, dan betapa banyak Allah menjanjikan dengan takwa itu adalah ganjaran dan juga pahala, dan betapa Allah menyandarkan kepada takwa itu daripada kebahagiaan. Saya tolong bilang untuk kamu daripada jumlah apa yang Quran sebut dalam isu takwa ini 12. Kata Imam Ghazali, saya tolong bilang 12. Awaluha al-midhatu was-sana'u, qala Allah Ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Yang pertama, takwa ini mendapat pujian dan juga sanjungan. Allah sendiri memuji kepada orang yang bertakwa. Firman Allah yang bermaksud, dan sekiranya kamu sabar dan bertakwa, sesungguhnya itu adalah daripada azmil umur, iaitu perkara yang sangat dicita-citakan. Wasani al-hifzu wal hirasatu minal a'da'i. Ni orang-orang yang banyak musuh, ramai seteru, nak ilmu pendinding dan sebagainya, tak payahlah menuntut sana sini dengan tuk bomo sana tuk bomo sini. Ni ada pelindung yang besar yang Quran bagi tahu. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Dua syarat. Ilmu pendinding yang Quran ajar ni dua syarat. Dan sekiranya kamu sabar, pertama kena sabar. Kita tak tahan. Baru kena terus dalam Facebook pun kita dah tak sabar. Ya. Belum lagi kena macam para rasul. Dan sekiranya kamu sabar dan bertakwa, nescaya tidak akan memudaratkan akan kamu tipu daya mereka satu apa pun. Macam mana orang nak cuba memperdayakan kita, merosakkan kita, menfitnah kita, menyakiti kita, selagi mana ada benteng takwa, maka itu tidak akan memberi mudarat sedikit pun kepada kita. Wathalithu at-ta'idu wan nusratu. Kelebihan takwa yang ketiga yang disebut dalam Quran adalah mendapat sokongan dan pertolongan daripada Allah. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha ma'al ladzina attaqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama-sama, yakni memberi bantuan, memberi pertolongan kepada orang yang bertakwa dan orang yang melakukan ihsan, kebaikan. Wa qala ta'ala wallahu waliyyul muttaqin. Dan Allah lah yang menjadi pelindung kepada orang yang bertakwa. Warabi'u, kelebihan yang keempat, an-najatu minasyada'idi warizqu minal halali. Kelebihan takwa yang keempat iaitu orang itu selamat daripada segala kesukaran. Ni kata 2023 ni, yang kita hari pertama hari ini ni, katanya ada kemungkinan dunia ni dilanda inflasi, akan dilanda masalah ekonomi, akan berdepan dengan kesukaran dan kepayahan. OPR katanya nak naik lagi tahun ni. Bila OPR naik, kita punya komitmen bulanan pun naik. Jadi macam mana kita nak selamat ni daripada segala kepayahan hidup ni, dan bagaimana kita tu nak maintain masih dapat rezeki yang halal. Waliyazubillah, sebagian orang bila susah dia pergi pada yang haram. Takwa, qala Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah jadikan baginya itu jalan keluar. Kita tak nak diuji, tak boleh lah. Dunia ni tempat ujian. Dunia darul ibtila. Dunia ni adalah negeri ujian. Wal akhiratu darul jaza. Dan akhirat itu adalah negeri balasan.
Tapi kita nak dapat jalan keluar dari ujian tu, maka itu adalah takwa. Bukan itu sahaja, bahkan nescaya Allah akan bagi rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka. Kalau kita dalam kehidupan kita itu ada sekali-sekala kita dapat rezeki tak pernah sangka, tak pernah kira, tak pernah usaha, moga-moga itu tanda kita tergolong daripada orang yang bertakwa. Bukan buat frame letak di kedai. Ada orang ingat ayat ni ayat 1000 dinar. Jadi untuk kita murah rezeki, dapat rezeki pada sumber tak disangka-sangka, kita pun buat frame, letak di kaunter bayaran tu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setakat gantung frame tu bukan salah. Apa tujuan gantung frame? Peringatan. Jadi orang yang baca ayat tu dia ingat untuk bertakwa. Tak adalah dia menipu kepada pelanggan, tak adalah dia misalnya buat masakan yang tak elok, tak adalah dia menjual barang yang rosak dah expired, ya. Barulah datang. Sebab man di situ man syartiyah. Bukan man dengan arti kata siapa, istifham, siapa tanya, bukan. Man di sini syartiyah, man syarat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka jawabnya yaj'al lahu makhraja, pasti Allah bagikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat tak kata siapa yang gantung ayat ni, siapa yang bertakwa. Jadi gantung tu sebagai peringatan saja. Wal khamisu, yang kelima, islahul amali, memperelokkan amalan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kamu bercakap dengan percakapan yang elok, yang betul. Natijahnya apa? Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah kamu perelokkan bagi kamu amalan kamu. Oh, macam tu punya. Kadang-kadang kan kita pening, macam mana aku ni perangai tak senonoh. Kita pun tahulah perangai kita tak bagus. Macam mana nak bagi elok perangai? Inilah dua ni, iaitu bertakwa kepada Allah dan bercakap tu percakapan yang betul. Jangan gelong sana sini, sat cakap macam ni, sat cakap macam lain. Wasadisu, yang keenam, kelebihan takwa disebut dalam Al-Quran adalah ghufranuz zunub, diampunkan dosa. Untunglah. Kalau atas dunia ni ibarat orang yang hutang banyak, tahu-tahu diberitahu kamu tak payah bayar hutang, kira settle lah, kan lega. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala berfirman, kalau orang yang bertakwa itu selain daripada kelebihan yang lain, bahawa Allah Ta'ala itu mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Wasabi'u mahabbatullahi, yang ketujuh, mendapat kasih daripada Allah. Dapat kasih Allah, untunglah. Dah dunia ni pun orang yang dapat kasih orang besar-besar, menteri, Perdana Menteri, Sultan dan sebagainya, seronoklah. Apatah lagi dapat kasih Rabbul Alamin. Apa rahsianya? Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bertakwa. Wathaminu al-qabul, yang ke-8, mendapat penerimaan. Kita manusia ni suka dapat acceptance. Kita tak suka kepada rejection apa pun. Baik orang tu nak kahwin, dia propose, dia meminang, seronok dia kalau diterima pinangan dia. Tapi kalau ditolak kan sedih. Kalau dia masuk tender nak dapat projek, kalau diterima tender dia kan seronok. Tapi kalau di reject tak bagus. Tetapi apakah rahsia Allah terima kita? Iaitu firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja, maknanya eksklusif, yang lain Allah tak terima. Hanya saja Allah Ta'ala menerima daripada orang yang bertakwa. Ini atas lisan Habil. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la'aqtulannak. Dua orang anak Nabi Adam AS membuat ibadah kurban,
satu dengan binatang ternakan, satu dengan hasil pertanian. Lalu diterima ibadah korban salah seorang dan tidak diterima daripada yang seorang lagi. Qala laqtulannak, lalu yang tak terima tu rasa marah, rasa dengki. Kata dia, nescaya aku akan bunuh kamu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lalu orang yang diikut bunuh tu dia bagi tahu, sepatutnya tak perlu marah pada dia, sebab hanya saja Allah menerima daripada orang yang bertakwa. Kamu tu buat ibadah kurban tu zahir saja, takwa tidak ada, jadi Allah tak terima. Wattasi'u, yang ke-9, al-i'zazu wal ikramu, iaitu kemuliaan dan juga diangkat darjat seseorang itu. Firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Habis itu kenapa dalam syariat Islam, dalam bab pernikahan, ada pula disebut syarat sekufu. Perempuan kalau dia itu misalnya kerja pensyarah, profesor, ada PhD, gaji besar, tak sekufu kalau dia kahwin dengan orang misalnya kerja hanya gaji 1,000 lebih, ada pula tak sekufu. Padahal yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Kenapa nak tengok benda-benda macam tu? Loh, kerana ayat Quran kata inna akramakum indallah, yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah. Di sisi manusia, ya dia tengok. Perempuan tu akan tengok, dia akan jadi masalah nanti. Kalau perempuan tu rasa dia lebih hebat pada suami dia, boleh jadi masalah. Jadi pekerjaan, pendapatan, social status, keturunan, itu memberi kesan kepada manusia. Allah tidak pandang. Tapi kalau perempuan itu sendiri redha dan walinya redha, selesai. Sebab syarat kufu ni nak raih hak wanita. Kut wali dia suruh dia kahwin dengan yang tak sekufu dengan dia, dia berhak menolak. Dan nak jaga hak wali, kut anak dia tu nak kahwin dengan yang tak sekufu, jadi malu kepada keluarga dia, dia berhak menolak. Tapi kalau dua-dua okey, okeylah. Tapi di sisi Allah tak ada mengena-mengena, boleh jadi yang tak ada SPM tu lebih mulia di sisi Allah daripada yang ada PhD. Itu di sisi Allah lah. Cukup orang tanya, kadang-kadang orang tanya, tidakkah yang paling mulia di sisi Allah tu adalah paling bertakwa? Ya betul lah. Tapi di sisi manusia ada faktor-faktor lain. Wal ashiru al bisyaratu indal maut, mendapat perkhabaran gembira ketika nak meninggal dunia. Qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa, bagi mereka itu perkhabaran gembira di kehidupan dunia lagi dan juga di akhirat. Wal hadi asyar, yang ke-11, an-najatu minan nar, selamat daripada api neraka. Mana masuk syurga lah, kan akhirat ni syurga atau neraka je. Qala Allah Ta'ala, thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa daripada api neraka. Wa qala Ta'ala, wa sayujannibuhal atqa, dan nanti kami akan jauhi api neraka itu orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir, yang terakhir ni semangat sikit. Yang tidur pun nak habis dah kuliah ni, alhamdulillah. Yang ke-12 dan terakhir, al-khuludu fil jannah, dengan takwa itu seseorang itu kekal di dalam syurga. Qala Allah Ta'ala, uiddat lil muttaqin, syurga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Fahadha bayanu kulli khairin wa sa'adatin fid daraini,
tahta hadhihi taqwa fala tansa nasibaka ayyuhar rajul minha. Maka inilah keterangan menerangkan setiap kebaikan dan kebahagiaan dalam dua negeri, dunia dan akhirat dapat bahagia, iaitu yang bernaung di bawah takwa. Maka janganlah sekali-kali kamu itu lupa, wahai lelaki, habuanmu daripada kebaikan takwa ini. Thumma alladhi yakhtassu bihi hadha sya'nu min amril ibadati thalathatu usul. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang di muka surat 78 ya, yang bersih bahasa Arab. Kemudian yang khusus tentang urusan takwa ini, dalam urusan ibadah ada 3 asas dia ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.